Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua. Untuk hari ini 14 Mac 2021 bertemankan saya Anim Izzati untuk siaran Hello Doktor pada kali ini, dan pastinya kalau anda mengikuti kami di social media dan sebagainya, anda tahulah topik pada hari ini cukup menarik. Dan sebelum tu kita nak anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik, sentiasa dilindungi dalam keadaan apa sekalipun. Walaupun sekarang ini kita berada dalam fasa boleh dikatakan pemulihan lah kan. Kita dah jumpa salah satu perisai ataupun solusi tentang COVID-19 ni, kita dah jumpa vaksin, tapi baru peringkat yang terlalu awal untuk kita senang lenang dan juga alpa dengan keadaan. Jadi sentiasa berjaga-jaga, kawalkan diri dan juga SOP sentiasa berada pada tahap maksima. Okey, insya-Allah kita semua selamat dan dilindungi daripada wabak COVID-19 ni. Amin. Okey, kita teruskan pada topik pada hari ini, antara gemuk ataupun berisi lah gemuk, obes dan juga diet. Itu yang akan dibincangkan pada hari ini, lebih kepada masalah obesiti yang berlaku di Malaysia. Kalau anda mungkin nak tahu sedikit fakta lah ya, puratanya lebih kurang 3 juta, 2.8 juta yang mati disebabkan obesiti seluruh dunia dalam masa setahun. Ini adalah berikutan kepada bukan sahaja obesiti ni kita takutkan secara fizikal je nampak gemuk, berisi dan sebagainya, tetapi ia memberi impak kepada kesihatan. Kesihatan yang boleh menyumbang kepada penyakit-penyakit kronik dan sebagainya. Sebab itulah ianya perlulah dibicarakan, diketengahkan supaya kita tahu bagaimana untuk mengekang keadaan obesiti ni bukan sahaja dalam kalangan kita sebagai orang dewasa, tetapi kanak-kanak juga adalah antara yang boleh mempunyai obesiti. Dalam keadaan ini, apakah yang perlu kita lakukan? Jadi, rawatan yang kita ada dan sebagainya ini adalah untuk sihat ya. Jadi, apa yang kita kongsikan hari ini adalah solusi dan mungkin boleh menjadi idea kepada anda di luar sana. Okey, sebelum tu kepada anda semua yang belum mengikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3, jemput-jemputlah ikuti kami di Hello Doktor TV3 Facebook. Kita akan muat naik segala orang kata topik yang akan dibincangkan dari minggu ke minggu, dan anda berpeluang untuk turunkan sebanyak komen yang boleh untuk kita war-warakan, kita sebutkan, kita raikan dalam siaran Hello Doktor secara langsung. Okey, itu dia. Kalau anda juga mungkin sambil-sambil tu boleh tengok poster kita di Instagram TV3 Malaysia, cari sahaja dengan tanda pagar Hello Doktor TV3, akan ada poster kita, turunkan sahaja komen anda. Okey, baiklah, kita nak mulakan dahulu perbincangan kita pada hari ini dengan perkongsian. Ini sedikit sebanyak mereka berkongsi bagaimana cara-cara untuk kurus. Jom kita saksikan. Saya pernah lah tengok iklan, ada yang cakap kurus dalam masa 7 hari, turun berapa kilo semua. Saya cuba ada certain ubat, tapi sebenarnya bagi saya dia tak membantu yang orang cakap efektif. Dia hanya mengurangkan selera makan, dan secara amnya dia tak sihat, pasal bila makan ubat tu dia akan jadi rasa badan tak selesa, panas. Bagi saya salah satu benda yang elok adalah macam saya cakap tadi, cardio, workout apa semua. Sebab ada setengah orang dia makan pil kurus ni, dia cakap membantu, tapi hakikatnya benda tu bagi saya tak efektif lah. Saya pernah buat intermittent fasting. Kan selalu macam dia orang buat 16 jam puasa, lepas tu 8 jam lagi makan. Macam Aziz buat 10 jam makan, 14 jam puasa. Saya pernah buat intermittent fasting ni lebih daripada 2 minggu. Alhamdulillah sangat-sangat sesuai untuk kita mengurangkan berat badan ni dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kalau tak, kita nampak makanan je makan, nampak itu je makan, nampak ini je makan kan. Apa kata kita try untuk berpuasa, untuk kita kawal kita punya nafsu makan tu. Memang betul dapat sangat kawal, dan bila kita sampai masa nak makan pun tak adalah lalu sangat nak makan banyak pun. Kita makan sikit je jamah-jamah untuk kita alas perut. Saya pernah pakai gedel, masa tu pantang anak yang pertama. Masa tu pakai gedel untuk maintain berat badan lah, sebab bila kita pakai gedel, perut kita dah penuh, so kita dapat kurangkan pengambilan makanan tu. Lagi satu, bila pakai gedel, kita dapat membentuk pinggang. Sebab itulah pakai gedel. Sebagai saya, gedel tu dapat memaintainkan berat badan dan bukanlah pada penurunan berat badan. Dulu memang pernah guna. Keberkesanan dia macam tak 100%. Dia sikit-sikit je. Dia tak ada macam 100% kita pakai tu dia akan betul-betul nampak kurus tu. Tak. So lebihkan sebenarnya kita kena jaga makan, jaga tidur dengan senaman satu hari at least 20 minit 30 minit. Itu paling yang berkesan lah sebenarnya.
Ya, pelbagai cara untuk kita mendapatkan berat badan yang ideal ataupun kurus lah. Secara fizikalnya kita nampak kurus, cantik, molek kan. Tapi banyak keadaan sebenarnya. Kadang-kadang kita tak boleh nak samakan diri kita dengan orang lain disebabkan mungkin kadar metabolisme kita yang berbeza dan sebagainya. Dan faham-faham je lah kalau situasi di mana ibu lepas bersalin ni, diet macam mana pun susah betul. Struggle-nya tu, orang kata struggle is real, orang putih kata. Tapi apa-apa pun, ini adalah cara bukan sahaja kita nak kurus, tapi kita nak sihat dalam masa yang sama dan untuk mengelakkan daripada ada masalah kesihatan lain yang boleh mengganggu gugat masalah kesihatan kita. Okey, terus saja saya nak perkenalkan tetamu istimewa kami di sini yang akan berbincang, yang akan membantu kita untuk memahami lebih lanjut lagi tentang perkara ini, antara gemuk, obes dan juga diet. Diperkenalkan sebelah saya Datuk Dr. Nik Rizza Kosaini Mahmud, pakar perunding kanan bedah gastrointestinal dan obesity, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM dan Pusat Pakar UKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anim. Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Okey, terima kasih Datuk Doktor bersama dengan kami. Topik yang kian hangat juga diperkatakan sebab orang kata sekarang ni semua orang nak kurus kan. Tapi nak kurus tu dengan pelbagai cara. Mungkin kita boleh mulakan dulu sebab tadi kita dah kongsikan sedikit fakta berkaitan dengan masalah obesiti di dunia. Bagaimana di Malaysia? Apakah senario obesitinya di Malaysia? Silakan Datuk Doktor. Ya, masalah obesiti di Malaysia bukan saja di dunia tapi di Malaysia specifically amat merunsingkan. Sebab kalau mengikut statistik NHMS 2019, Okey. 1/2 rakyat Malaysia ni sudah dalam tahap obese dan overweight. Okey. Tapi lagi yang merisaukan adalah 1/2 rakyat Malaysia ni sudah mengalami masalah central obesity. Okey, jadi apa maksud central obesity? Maksudnya perut buncit. Okey. Okey, perut buncit. Okey, tak kira lelaki atau wanita. Bila you ada masalah perut buncit ni, okey, dan penuh dengan lemak dalam cavity abdomen kita, ini kita panggil visceral fat. Okey. So ini adalah permulaan punca-punca masalah metabolic syndrome. Okey. So maksud metabolic syndrome ini bila seseorang itu ada masalah obesiti dan mereka juga sudah mengalami masalah seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit-penyakit kolesterol kronik yang tinggi. lain. Ya, betul. Jadi apa implikasi jika seseorang itu ada masalah metabolic syndrome? Implikasi yang paling membahayakan adalah mereka ini risiko untuk mendapat kes-kes serius seperti acute stroke ataupun acute heart attack adalah dalam 3 ke 5 kali ganda daripada rakyat yang BMI normal. Baik. Yeah. Tadi Datuk Doktor ada kongsikan 1/2 masyarakat di Malaysia ini overweight dan juga obese. Adakah ianya satu situasi yang berbeza antara apakah perbezaan di antara overweight dan juga obese yang dikatakan? Perbezaannya dari segi klasifikasi. Kalau kita ikut classification dari Asian klasifikasi, BMI yang normal adalah BMI 23.5 ke bawah. Okey. So dari 23.5 hingga 27.5, itu dah disenaraikan sebagai seorang itu mengalami masalah overweight. Okey. Dan jika BMI lebih daripada 27.5, mereka sudah mengalami masalah obesiti. Okey. Yeah. Okey, maknanya ianya satu situasi yang berbeza lah. Seperti yang anda dapat saksikan, ini merupakan klasifikasi obesiti mengikut kepada BMI yang dikatakan kurang berat badan normal dan lebih berat badan sebagainya. Yang kita perlu capai adalah berat badan normal. Kurang pun akan menyebabkan masalah kesihatan yang lain juga kan, Datuk Doktor? Ya, betul. Okey, cuma sekarang ini sejauh mana kecaknaan kita sebagai rakyat Malaysia yang tahu kita ni sebenarnya dalam keadaan overweight ataupun mengalami masalah lebihan berat badan dan juga obese? Ataupun kita rasa macam selagi kita boleh berjalan, selagi kita boleh melakukan aktiviti biasa, kita berada pada tahap yang selesa lah. Jadi isi masalah obesiti atau overweight ni kebanyakan
orang termasuk rakyat Malaysia lah, dia tak perasan yang mereka sudah masuk dalam kategori overweight atau obese. Okey. Bila mereka sudah mengalami penyakit-penyakit, okey, contohnya seperti penyakit yang paling common sekali, implikasi disebabkan oleh obesiti adalah masalah mekanikal seperti sakit belakang, sakit sendi. Jadi mereka akan pergi jumpa doktor dan doktor akan mengingatkan mereka bahawa masalah utama yang menyebabkan kesakitan ini adalah berat badan mereka. So nasihat pertama adalah mereka perlu hilangkan berat badan. So siapa yang obese kena turun jadi overweight, dan daripada overweight cuba dapatkan kalau boleh kembali ke berat yang normal. Okey, dalam kategori yang terlalu banyak kita katakan, apakah yang menyumbang kepada faktor obesiti ini? Adakah lelaki dan perempuan ataupun perbezaan jantina ini juga ada perbezaan dari segi risiko mereka mendapat keadaan obesiti? Ada banyak sebab atau punca obesiti, tapi dua punca utama adalah pertama makanan, diet. Okey, bila kita tak jaga diet, sebab kalori intake, jika net kalori intake seharian melebihi daripada keperluan kalori yang menjana tenaga seharian, dan kita tak buang kalori itu melalui exercise, so jadi diet berlebihan dan kurang exercise, kita panggil sedentary lifestyle. Ini adalah punca utama seseorang itu menjadi obese. Okay. Tetapi ada banyak lagi sebab-sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi obese. Antaranya mereka makan ubat contohnya. Okay. Setengah ubat seperti steroids, di mana mereka perlu ambil sebab ada masalah asma, masalah inflammatory bowel problems dan lain-lain. Ini boleh menyebabkan berat naik. Ada setengah ubat seperti antidepresan pun boleh menyebabkan berat naik. Ubat untuk diabetes seperti insulin dan ada beberapa ubat diabetes juga boleh menyebabkan selera meningkat dan menyebabkan berat naik. Adakah faktor baka ataupun genetik juga menyumbang kepada salah satu faktor yang disebutkan? Faktor genetik amat-amat rendah. Mungkin dalam 1% saja yang contribute kepada penyebab masalah obesiti ini. Pure genetic problem, contohnya seperti Prader-Willi syndrome, di mana kanak-kanak itu dilahirkan dengan masalah genetik, di mana dari kecil lagi mereka suka makan. So makan tak berhenti-berhenti. So daripada kecil lagi berat badan mereka menaik dengan mendadak sampai remaja, di mana di situ berat terlalu tinggi, dan pada waktu remaja itu bermulanya penyakit-penyakit seperti kencing manis, kolesterol dan darah tinggi. Dan selalunya pesakit seperti Prader-Willi ini disebabkan oleh metabolic syndrome yang mereka alami amat teruk. Selalunya jangka umur mereka tak terlalu panjang. Dari pengalaman saya hanya pernah merawat seorang saja pesakit yang ada masalah Prader-Willi. Pesakit ni selalunya ada sedikit masalah mental retardation sedikit. So dari segi kaunseling pun susah sikit. So dia kena ada ahli keluarga kena kerap mengingati mereka supaya jaga pemakanan dan juga exercise lah. Tapi tak banyaklah, maknanya peratusan dia boleh dikatakan hanya satu saja pasien setakat ini sepanjang doktor. Jarang sangat berlaku. Jarang sangat berlaku. Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak tahu berkaitan dengan obesiti. Pastinya kalau anda mungkin ada persoalan ataupun pertanyaan, pengalaman anda sendiri, boleh kongsikan bersama dengan kami. Mana tahu kalau sempat kita selit-selitkan di mana-mana rancangan Hello Doktor. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, masih lagi bersama dengan saya, Anim Izzati dalam Hello Doktor.
kadang-kadang kita sebagai manusia ni bila kita tengok seseorang tu buat something, macam contoh kita bersenam, kita buat je sampai dia rasa macam ada niat dia nak pergi, tapi sebelum tu kita kenalah ajak dia dulu untuk mengajak dorang ni mempunyai gaya hidup sihat. Kita kena buat dulu, bagi dia tengok perubahan kita, perubahan kawan-kawan kita yang lain, baru dia ada rasa macam aku pun nak kena bersenam juga ni supaya hidup aku jadi lebih sihat. Kita tak boleh paksa orang untuk exercise sebab setengah orang diorang cakap je nak exercise tapi suka makan. Okey, sebenarnya macam ni je. Hari-hari kita timbang berat badan kita. Kalau kita tengok orang lain badan cantik, kita tengok berat badan alamak 80 kg. Berpandailah, mestilah korang kena exercise. Sebenarnya kalau kita kurus, sebenarnya kita menjaga kesihatan kita untuk tahap yang lebih baik. Jadi kurus tak salah, gemuk pun tak salah. Yang penting korang sihat. Itu dia sedikit pandangan dan juga motivasi yang diberikan oleh mereka. Bagaimana kita nak memastikan gemuk tak salah, kurus tak salah. Betul katanya. Bila kita gemuk tak semestinya kita ada banyak penyakit dan tak semestinya kita sihat. Dan bila kurus tu pun tak semestinya tak ada penyakit. Mungkin ada masalah-masalah yang tak dapat nak dilihat daripada segi fizikal seperti kolesterol tinggi dan sebagainya. Kan? Jadi kita kena faham yang penting objektifnya adalah kita nak hidup sihat. Okey, kita kembali membincangkan tentang antara gemuk, obes dan juga diet ini bersama dengan tetamu istimewa kami di studio, Datuk Dr. Nick Riza Kosai bin Nick Mahmud yang merupakan pakar perunding gastrointestinal dan obesiti, bercerita dengan kita. Kalau tadi kita dah kenalkan sedikitlah, membuat sedikit pengenalan awal apakah itu obesiti dan kadarnya di Malaysia, senario dia di Malaysia. Mungkin kali ini kita nak bincangkan tentang apakah implikasi kalau kita ambil yang lebih luas lagi. Kalau masyarakat kita dalam keadaan yang peratusannya tinggi berada dalam keadaan overweight dan juga obesiti, apakah yang akan menyumbang kepada risiko-risiko yang lain, implikasi yang lain? Silakan Datuk Doktor. Jadi WHO atau World Health Organization sudah kategoriskan obesiti sebagai penyakit. Okay? So jadi apa-apa yang kita rawat obesiti ni adalah you merawat penyakit. Okay? So bukan health style or lifestyle problem lagi. Masalah obesiti adalah masalah penyakit. Kenapa WHO senaraikan obesiti sebagai penyakit? Sebab obesiti menarik sekurang-kurangnya 65 masalah perubatan yang potentially boleh membahayakan dan memudaratkan seseorang itu. Antaranya adalah diabetes. Di Malaysia, 1 dalam 5 rakyat Malaysia sudah mengalami masalah diabetes. Dan masalah itu bukan berhenti kat situ saja. Masalah pesakit yang mengalami masalah diabetes di Malaysia hanya 22% sahaja yang dalam kawalan. Kenapa yang selainnya bukan dalam kawalan? Kemungkinan besar mereka ambil obat tapi mungkin tak cukupi. Dos mungkin tak mencukupi. Tapi masalah compliant lah yang masalah isu utama. Tak datang untuk ke klinik untuk mendapat rawatan atau untuk follow up. So masalah diabetes ni amat-amat ketara di Malaysia. Tapi bukan diabetes sahaja yang tertarik dengan pesakit-pesakit yang mengalami masalah obesiti. Penyakit lain seperti darah tinggi, kolesterol yang tinggi, fatty liver. Fatty liver di mana hati dah bengkak sebab hati dah dipenuhi oleh lemak. Masalah OSA atau obstructive sleep apnea di mana seseorang itu tidur berdengkur dan berhenti bernafas tengah malam disebabkan saluran pernafasan dah sudah ketat. Masalah lain seperti masalah mekanikal seperti sakit tulang belakang, sakit sendi, masalah infertility. Tidak boleh mengandung. Sekurang-kurangnya ada dalam 12 ke 14 jenis kanser yang meningkat jika seseorang itu ada masalah obesiti. Jadi bila Datuk Doktor kongsikan ni, kita dapat melihat sebenarnya ini adalah perkara yang begitu serius. Bukan sahaja kita nak kurus semata-mata, bukan sahaja kita nak elakkan diri daripada penyakit obesiti ni, tapi sebenarnya melibatkan banyak lagi 65 penyakit yang boleh ditarik. Bagaimana cara yang paling mudah sekali untuk dikongsikan bersama dengan penonton Hello Doktor untuk kita kawal daripada berlakunya perkara ini? Orang kata lebih baik kita cegah daripada kita merawat penyakit obesiti ni. So, seperti pepatah, orang putih cakap, prevention is better than cure. So, kalau boleh seseorang itu
yang masih normal weight, cuba elakkan jadi overweight. Okey. Dan kalau seseorang itu sudah mengalami masalah overweight, cuba sedaya upaya kurangkan berat badan supaya turun ke normal weight. Tetapi bila seseorang itu sudah mencecah kategori obesity, di sini yang masalahnya susah nak turun berat badan. Ya. Okey. So selalunya saya cakap kepada pesakit saya, bila you mencecah 100 kilo, it's a point of no return. That means you mungkin turun ke 98, lepas tu naik balik 102. 102 turun Dia 100. main dekat area situ. Jadi kalau you tengok, walaupun seseorang turun, tapi kalau ikut tengok graf, dia semakin naik. Okey. Jadi bila kita cerita pasal rawatan untuk obesiti ni, sebenarnya kita bagi kepada 3 saja. Okey. Cara yang terbaik, of course cara natural lah. Maksudnya diet dan exercise. Okey, ini adalah prinsip yang paling utama. Tak kira selepas itu you mendapat rawatan yang lebih advance, tetapi kalau you masih tidak mengikut dan disiplin dan consistently jaga diet dan exercise, berat akan still naik. Okey. Baik. So jadi selepas diet dan exercise, jika masih tak berjaya, okey, kebanyakan pesakit berjaya menurunkan badan tetapi tak dapat maintain atau tak durable atau tak lasak di jangka masa lama. Ini disebabkan puncanya kita masih ada perut yang normal. Okey, perut yang normal maksudnya kita kawal apa yang masuk dalam perut. Perut pula boleh menerima sebanyak yang mungkin. So perut kita boleh kembang dan terima dalam 3 ke 4 kali ganda normal size perut. Okey. So banyak kalori tu. Dan juga dalam perut kita ada banyak sel yang mengeluarkan satu hormon nama hormon ghrelin. Okay. So ghrelin adalah hormon yang meningkatkan selera kita. Tapi perut kita memang didesainkan untuk diisi. So, jadi bila perut kosong, ghrelin meningkat, dia akan hantar signal ke otak kita supaya kita makan. Okey. Tapi bergantung juga kepada pemakanan yang kita ambil. Kalau konsistensi atau constantly seseorang itu ambil makanan secara sikit, kerap dan perlahan, ikut sunnah Rasulullah, dan mereka takkan obes. Okey, tapi jika seorang itu kerap kali makan dengan volume yang banyak, the problem is dia akan meningkatkan insulin dalam badan kita. Baik. Okey, so insulin dalam badan kita akan cuba kurangkan gula dalam saraf darah, tetapi dia tak hilangkan gula tu ke udara. Dia kena transfer gula tu ke tempat lain, terutamanya di hati dan disimpan dalam bentuk glycogen. Okey, dan ini akan menyebabkan inflamasi dan akhirnya fatty liver dan fibrosis dan akhirnya boleh menjadi cirrhosis. Okey. Dan juga tempat lain seperti tisu di dalam badan kita, terutamanya di dalam abdomen sebagai visceral fat. Ini yang membahayakan. Okey, kita akan sambung dengan apakah cara yang terbaik sekali untuk kita mengekang daripada berlakunya penyakit obesiti ini berlaku pada diri kita dan mungkin keluarga kita. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan, ada setengah doktor yang nak jalan pintas. Makan ubat kurus, tak kiralah sama ada diiktiraf KKM ataupun tidak, tetapi yang penting dapat result begitu drastik sekali, kurus. Jadi ini ada perkongsiannya, kita dapat membongkar isu ini bersama dengan salah seorang yang pernah melalui pengalaman ini. Jom kita saksikan. Obses untuk cantik membuatkan ramai individu memilih jalan singkat dan pantas bagi mendapatkan imej tubuh yang diidamkan, terutama wanita, termasuklah ibu yang memiliki 4 cahaya mata ini. Diana bukan nama sebenar yang berasal dari Shah Alam, Selangor, terlalu obses untuk kelihatan langsing. Dia yang berusia 42 tahun telah mengamalkan lebih 10 jenis minuman dan pil yang kononnya dapat membantu menurunkan berat badan tanpa mempedulikan kesan sampingan. Diana telah menghabiskan lebih RM10,000 untuk membeli produk pelansingan badan. Setelah terjebak dengan lambakan produk sampah selama 20 tahun, dia bertindak untuk menghentikan pengambilannya. Saya try macam-macam
macam-macam produk. Bila orang kata yang ini bagus, okey saya try. Yang ini bagus, try. Dan pernah juga sekali ambil yang memang terlarang. Tak ada kelulusan KKM, tapi memang turun berat badan mendadak dan cepat. Rasa masa tu macam seronoknya. Jantung berdegup laju, sering merasa diri tidak sihat dan faktor usia yang semakin meningkat membuatkan Diana menyedari tabiat ini harus dihentikan. Kini Diana tekad untuk mengamalkan pengambilan makanan sihat, mengelak sos pencicah yang banyak menggunakan bahan perasa dan mengambil garam bukit sahaja dalam masakannya. Janganlah ambil cara singkat, ambil pil atau teh sebab kita takut memudaratkan diri kita. Kadang-kadang kita ambil nak cepat tapi ada orang kata, ambil benda ni tapi gemuk juga. Tapi kalau you tak jaga makan, you ambil pil apa pun, you tetap juga akan gemuk. Usaha secara konsisten membuatkan berat badan Diana kini mencecah 54 kg berbanding sebelum ini 90 kg. Kurus untuk sihat, bukan kurus untuk menderita. Segmen bongkar Hello Doktor TV3. Itu dia, Hello Doktor membongkar bagaimana salah seorang mangsa ubat kurus ini berkongsi pengalaman yang dia sendiri pun merasai bagaimana ia ini dapat memudaratkan kesihatan beliau. Okey, kita masih lagi bersama dengan Dato' Dr. Niriza yang berkongsi daripada awal tadi sebenarnya. Mungkin doktor boleh kongsikan sentuh sedikit tentang perkongsian tadi. Apakah kesannya jika berterusan mengambil ubat kurus hanya untuk mendapatkan keputusan yang begitu drastik turun berat badan? Silakan. Jadi seperti mana saya kata tadi, rawatan untuk masalah obesiti ni kita bagi kepada 3. Okey, saya sudah sentuh rawatan pertama yang paling penting sekali, diet dan exercise. Dan jika cara ini tak berjaya, selalunya option kedua adalah obat. Okey. Jadi yang saya boleh sentuh adalah obat yang dalam formulary dan disahkan dan tested oleh KKM lah. Okey. So obat untuk kurus ni terbagi kepada 2, dalam bentuk pil dan juga dalam bentuk injection. Okey. So contoh yang dalam pil seperti Duramin. So Duramin ni adalah antara yang paling common sekali. So banyak juga orang yang beli Duramin daripada luar. Okey, so salah satu seperti yang pesakit tadi yang ada masalah overweight tapi dia ambil ubat. Dan antara side effect adalah seperti denyutan jantung yang laju atau palpitations. Dia boleh juga menyebabkan insomnia, jadi susah nak tidur. Okey, dan juga boleh menyebabkan kita punya tekanan darah meningkat. So, jadi seseorang yang ada masalah darah tinggi kalau boleh cuba elakkan ambil ubat ini. Okey. Ubat-ubat lain seperti Xenical, kadang-kadang ubat diabetes seperti metformin pun kadang-kadang digunakan. Okey. Yang dalam bentuk injection pula ada hormon seperti HCG, tapi yang terbaru adalah kita panggil GLP-1 analog, Saxenda namanya. Okey. Baik. Jadi bagi pendapat saya, obat ni berkesan bila you ambil. Okey. Kemungkinan besar penurunan badan mungkin tak mendadak sangat seperti rawatan seterusnya yang saya akan terangkan sebentar lagi. Tetapi salah satu lagi masalah dengan ubat ni ialah bila you berhenti ubat ni. Okey, you akan kebanyakan pesakit yang datang jumpa saya yang pernah mengambil ubat ni atau yang pernah kita prescribe, dia rebound yang amat teruk. Maknanya selera datang terus makan mendadak. So jadi berat badan naik dengan cepat. So bagi pendapat saya, obat ni berkesan. Kita guna kadang-kadang yang lebih baik jika sebagai kombinasi treatment atau bridging treatment. So maksudnya seseorang itu obes yang amat ketara. So mereka memerlukan rawatan, contohnya pembedahan bariatrik. Tetapi terlalu besar. So kita bagi obat ni untuk dalam masa 4 bulan contohnya, bagi berat turun dulu supaya menyenangkan lagi pembedahan dan
berkesan. Kalau cara begini lebih berkesan. Baik. Ya. Itu antara cara-cara bagaimana untuk atasi masalah penyakit obesiti. Sekali lagi nanti kita akan kongsikan kan yang terakhir, rawatan yang terakhir yang boleh dilakukan. Tapi seketika nanti teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Untuk topik kita pada hari ini adalah antara gemuk, obes dan juga diet. Bagaimana kita nak mengklasifikasikan diri kita? Adakah kita berada dalam keadaan normal weight ataupun berat yang normal, atau kita lebih berat badan, ataupun kita obesiti? Obesiti kena berjaga-jaga kerana pelbagai penyakit yang akan tiba, yang akan hadir. Itu yang paling kita risaukan. Tapi perbincangan kita dah sampai ke pertengahan lah, sedikit klimaks apabila kita nak berdiskusi tentang apakah rawatan yang boleh dilakukan. Ini antara rawatan yang juga seorang berpengalaman melakukan rawatan ini. Bersama dengan kita, perkenalkan seorang lagi tetamu di studio Hello Doktor, Kat Farish. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hello. Kopi ke Bilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tak kenal ya, dia betul Kat Farish. Okey Kat, pastinya kita dah mulakan tadi kan dengan doktor di awal tadi berkaitan dengan masalah ataupun penyakit obesiti ni. Macam Kat sendiri ada sebab tertentulah melakukan bariatric ataupun rawatan yang juga merupakan salah satu rawatan untuk penyakit obesiti. Tapi untuk pengenalan lah, untuk kita tahu lebih awal lagi, apa kondisi berat badan Kat Farish sehingga berlakunya rawatan-rawatan susulan itu? Okey, masa mula saya berat dulu lah. Okey. 130. Oh, 130, 135. Okey. Macam tu. So, ada buat diet, ada pergi jogging semua, buat intermittent fasting semua. Tapi dia turun sampai 10 kg je. Okey. Yang lain semua tambah lagi kg ada lah. Sebab dia punya pemakanan ni tak dapat dipisahkan. Lepas tu suka makan kan, kita jenis yang makan tu first, baru tidur. Yang lain-lain tu datang nombor 2 dan nombor 3. Okey, melihat kepada itu juga doktor, macam Kat Farish sendiri pernah melakukan pembedahan bariatric ataupun kita kata rawatan lah ya, salah satu rawatan obesiti. Pengalaman sedikit. Okey, saya jumpa doktor saya, Datuk Dr. Tik Fuji. Okey. Dan jumpa dia masa appointment tu, dia tengok saya macam, kau ni biar betul pernafasan saya boleh dengar sampai hujung meja kan. Jadi dia tanya saya macam mana saya punya day life kan, rutin. Saya pernah tertidur dekat traffic light sebab saya ada sleep apnea juga. Sebab mudah tertidur. Lepas tu saya pun ada darah tinggi. Lepas tu nak masuk ke diabetes semua. So dia advise saya untuk turun berat badan dulu. So sampai masa dia saya pergi, saya tak dapat nak sampai lebih daripada 9 ke 10 kg. Saya boleh turun sampai situ je. Maksimum lah tu. Maksimum. Lepas tu dia cakap lah, introduce lagi lah pasal operation ni. Sebab family saya, 2 daripada family saya melakukan operation ni dan dia orang punya kesihatan makin okey dan makin baik. Yalah, dah lagi bila exercise semua kan, dia orang lagi ligat jugalah kan. Okey, Doktor, melihat kepada pembedahan bariatric yang sekarang ini bukan saja menjadi, yalah, dia jadi trend jugalah kan sebab orang bukan macam kita dengarkan situasi Kat Farish, dia ada masalah kesihatan yang tersendiri yang menyebabkan nak lakukan pembedahan itu, tapi ada yang mungkin bukan ada masalah kesihatan tetapi masih lagi nak melakukan rawatan bariatric ni. Tapi secara keseluruhannya bagaimana? Adakah rawatan ini hanya untuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan ataupun boleh dilakukan untuk sesiapa sahaja yang ingin menurunkan berat badan? Jadi seperti mana saya kata, masalah obesiti ini telah dikategorikan sebagai penyakit oleh WHO. So jadi bila kita rawat masalah obesiti ini, kita rawat seseorang itu dengan ada penyakit. So jadi apa yang kita buat melalui bariatric surgery adalah bukan cosmetic surgery. Sebab kita rawat penyakit. Dan jadi seseorang itu yang boleh melalui bariatric surgery kena memenuhi dulu syarat untuk melakukan bariatric surgery. Okey, baik. Jadi macam situasi Kat,
Sama dengan semua pesakit-pesakit yang kita pernah jumpa, cerita dia sama saja. Okey. Masalah berat badan yang amat tinggi, dah cuba exercise, diet tak berjaya. Dan selalunya mereka dah cuba dah hampir lebih daripada 6 bulan. Okey, itu antara syarat utama. So mereka perlu cuba sedaya upaya untuk hilangkan berat badan secara natural dahulu. Okey. Jika tak berjaya dan mereka sudah ada masalah perubatan, yang ini baru mereka memenuhi kriteria untuk membuat bariatric surgery. Okey. Jadi langkah-langkah seterusnya, pertama mereka akan datang jumpa untuk konsultasi pertama di mana kita akan mengambil sebanyak mungkin medical history mereka, okey, dan membuat pemeriksaan. Okey. Dan counselling dari segi option-option yang terbaik untuk pesakit supaya mereka dapat turun dengan berat badan dengan banyak. Boleh kita katakan ini adalah last resort? Maknanya pembedahan bariatrik ini adalah pilihan yang terakhir? Oh ya. Pembedahan bariatrik ini adalah cara yang terakhir di mana ini adalah cara yang terakhir yang mana kita boleh selamatkan seseorang itu. Daripada berlakunya penyakit-penyakit yang lain, betul. kan? Okey, baik. Doktor, kita nak raikan seorang pengguna di sosial media kita bertanyakan soalan. Hari ini, jom kita sama-sama baca. Baik, ini dari Mizi_Fa. Hello doktor, saya nak tahu sedikit pasal bariatrik. Kalau buat pembedahan bariatrik ni, boleh makan jenis makanan yang macam mana? Okey, terima kasih atas soalan tu Mizi. Itu dia, bagaimana pemakanan selepas berlakunya pembedahan ini? Jadi kebanyakan orang ingat selepas bariatrik ni perut dah kecil atau tak ada perut. Sebenarnya tidak. Okey. Jadi mereka ingat tak boleh makan langsung. Sebenarnya boleh makan. Tapi pada permulaannya, okey, ada diet-diet tertentu selepas pembedahan bariatrik. Okey. So, selalunya pakar pemakanan atau dietitian akan datang dan memberi kaunseling. So selalunya di HUKM kita ada fasa-fasa tertentu dari segi pemakanan selepas bariatric surgery. 2 minggu pertama liquid diet dahulu. 2 minggu seterusnya blended atau puree. 2 minggu seterusnya soft diet. Okay? Dan selepas 6 minggu normal diet, tapi digalakkan pada awal-awalnya kalau boleh kunyah lebih sikit supaya makanan terlembut dan senang untuk telan. Okey, macam Kak Faris sendiri, itu pengalamannya? Lalui fasa yang itulah. Orang kata makan macam baby baliklah, makan puree. Betul. Mula-mula memang betul. 2 minggu tu memang saya minum liquid saja. Air saja. Lepas tu soft punya pemakanan bumbu. Yang senang hadam lah kan? Senang hadam. Lepas tu kunyah tu betul. Kunyah tu memang kena betul-betul kunyah ikut sunnah Nabi lah. Kan? Kalau kata 44 kali lah kunyah. 44 kali lah. Lepas, sebab bila you makan, cuba makan nasi masa rawatan terawal tu kan, you akan rasa sengkak tau. Rasa macam nak throw up. Bila keadaan itu memang mengganggu saya lah. Tu sebab saya 8 bulan saya makan sayur je. Sayur dengan ikan. Ya, masa awal-awal tu. For 8 months. And then memang nampak tau kita turun berat badan. Lepas tu saya pula ada gout. Tiba-tiba saya cakap, kenapa saya ada gout? Saya tak makan seafood semua. Dan doktor cakap, awak punya lemak ada asid urik. So sejak daripada itu kena gout je saya happy. Sebab berat badan saya turun. Yalah, salah satu kalau macam advice pun kalau ada gout kena turun berat badan juga kan? Ya, betul. Kan? Sekarang ni saya tak ada masalah tu. Tapi ialah darah tinggi saya masih lagi kena kawal. Tapi tak macam dululah. Ubat dia makin lama makin turun lah. Okey, dapat jarak-jarakkan pengambilan ubat lah kan? Tapi makan ni memang betul-betul kena jaga. Sebab orang ingat dia dah operation perut kecil, kadang-kadang kurus tak kisahlah makan. Ada yang naik balik. Okey, itu dia. Kadang-kadang dah habis beribu-ribu kan, naik balik itu yang pening juga tu. Okey, kita bersama dengan Kak Faris dan juga Datuk Doktor. Nanti seketika nanti kita ada segmen yang terakhir. Kita nak bincangkan tentang kesimpulan perbincangan pada hari ini antara gemuk, obes dan juga diet. Seketika nanti dalam Hello Doktor.
kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Seperti biasa, kita bincangkan pelbagai topik tentang kesihatan. Kali ini, kalau awal tadi anda ikuti, anda tahulah antara gemuk, obes dan juga diet. Jadi bila kita war-warakan tentang keadaan ini, alhamdulillah ramai yang memberi sambutan, ramai yang bertanyakan tentang keadaan ini, tak kurang juga yang berkongsikan pengalaman. Jadi kita nak raikan seorang pemanggil ini, ada sesuatu yang nak dikongsikan. Hello, Assalamualaikum. Kita bersama dengan kabarnya Kuntum dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam. Anim ya, terima kasih. Ya, Kuntum. Okey, apa khabar Kuntum? Kuntum. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersama dengan Datuk Doktor dan juga ada seorang yang berpengalaman, Kat Faris juga, selebriti kita. Mungkin Kuntum ada soalannya, silakan. Okey, macam ni. Doktor, saya sebenarnya ada masalah berat badan. Berat saya 98 kg. Lagi 2 kilo, Doktor, genap dah 100, Doktor. Saya okey je, tapi sebab tuntutan kerja kan, Doktor, jadi saya kena turunkan berat badan secepat yang mungkin, Doktor. Jadi kawan-kawan, saudara mara, ada juga yang cadangkan saya supaya buat bariatrik. Tapi, Doktor, masalah saya satu je, Doktor. Saya ni selalu takut dengan orang kata proses pembedahan tu sendiri. Jadi mungkin Doktor boleh cadangkan apa antara pilihan ataupun cara yang terbaik yang saya ada, Doktor. Itu saja soalan saya, Nim. Terima kasih, Doktor. Ya. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih, Kuntum. Okey, itu dia seorang pemanggil yang bertanyakan kalaulah dia berada dalam situasi yang takut kan. Ada setengah orang memang takut dengan pembedahan, dengan surgerinya memang takut. Bagaimana, Doktor? Ini adalah situasi yang amat normal dengan semua pesakit-pesakit. So, sebelum mereka melalui pembedahan ni, ingat nak bedah pun dah takut. Betul. Okey. So, sebab itu kaunseling kepada pesakit tu amat penting. Okey. Yang penting sekali adalah pertama kita kena tahu pesakit ni betul-betul perlu tak melalui pembedahan bariatrik ni. Baik. Nombor dua, ada tak cara lain of course lain daripada diet dan exercise yang mana boleh membantu turunkan berat badan pesakit ini. Baik. Di mana kemungkinan besar berat badan turun dengan banyak dan mungkin akhirnya tak perlu bariatric surgery. Okey. Antaranya seperti satu obat lah. Satu lagi intragastric balloon. Okey. Di mana kita letak balloon dalam perut. Dan balloon terbaru sekarang ni tak memerlukan prosedur langsung. Dia dalam bentuk kapsul saja di mana kita telan. Dan bila masuk dalam perut, kita ambil X-ray, confirm kapsul dalam X-ray dan dekat hujung kapsul ada small tube di mana kita akan fill up the balloon dengan 500 cc cecair dan dia akan kembang dalam perut dan duduk dalam perut selama 4 bulan. Selepas itu dia akan kempis dan pesakit tu akan bila pergi ke tandas dia akan keluar sekali lah pada waktu itu. Okey. Cuma dalam masa 4 bulan ni kita harapkan otak kita dah adapt dengan keadaan baru di mana makan sikit adalah normal. Okey. Tetapi tak semua pesakit sesuai membuat rawatan selain daripada bariatrik. Jika seseorang itu obes, contohnya obes yang amat ketara seperti Kat, dan ada masalah metabolik yang teruk, terutamanya diabetes, dan pesakit pesakit daripada awal tak dapat komit dengan diet, dengan exercise dengan betul tanpa bariatric surgery. Jadi bariatric surgery adalah yang paling sesuai. Jadi untuk menurunkan lagi anxiety tiap-tiap pesakit ni, kita akan beritahu mereka bahawa pembedahan bariatrik ni adalah selamat. Okey, apa yang akan menyebabkan pembedahan ini lebih selamat adalah sebab bila kita jumpa pesakit bukan keesokannya terus kita buat. Kita akan buat kita akan buat pre-op medical workup dahulu. Dengan secara yang amat detail. Termasuk ujian darah, ECG, chest X-ray, ultrasound scan, endoskopi. Kalau orang tu ada OSA, kita buat sleep study dan investigation jantung seperti ekokardiogram dan pakar jantung. Kalau orang tu ada diabetes, pakar endokrin akan datang. Fisioterapi akan datang dan ajar bagaimana nak senaman sebelum dan selepas. Prosedur dan juga pelbagai yang merangkumi, yang memastikan kesihatan individu itu terjamin lah kan, boleh dikatakan, Doktor. Okey, macam Kat Faris ni, untuk penutup perbualan bicara kita pada hari ini, apa nasihat yang secara ringkas ni boleh disampaikan kepada mereka yang mungkin nak lakukan surgery ini? Silakan.
Itulah saya banyak dapat panggilan dan mesej orang mengatakan dia orang nak kuruskan badan, macam mana operation semua. Saya satu benda saya akan keep reminding them, tanya doktor. Hello doktor. Hello doktor dulu, Sebab bagi saya, bila saya explain dari saya punya pengalaman, memang itu apa yang doktor cakap betul. 3 bulan. Lepas saya jumpa doktor 3 bulan tu, saya kena buat rawatan ni semua. Turun berat badan daripada 130 ke 115 ke 20 itu. Lepas tu barulah saya boleh buat operation, tengok jantung okey, endoskop, lepas tu tengok dalam perut macam mana semua. Baru saya buat. Apa-apa pun tanya pergi doktor jumpa dulu. kaunseling dulu. Duduk jumpa doktor, Itu lepas tu dia. barulah kita tengok apa yang doktor recommend after that. Betul, apa-apa pun kena tahu kondisi badan kita, tak semua sama. Terima kasih diucapkan kepada Dato' Dr. Nip Rizal Kosai bin Nik Mahmud, pakar perunding gastrointestinal dan obesity, dan juga Kat Farish, selebriti kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada kalian berdua. Ini sedikit perkongsian. Minggu depan teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor tentang topiknya bayi dan makanan. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih. Thank you so much.